الكريم وآله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmatnya, Alhamdulillah, pada malam ni kita sekali lagi sama-sama dapat hadir ke dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Mudah-mudahan segala kerja baik kita, salat kita, zikir kita, doa-doa kita, ianya akan diperkenan pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dan kita sambung lagi pembacaan kitab Mafhum At-Tasawuf. Kita habiskan bab yang kita baca minggu sudah, iaitulah as-samtu, iaitulah berkenaan dengan diam. Kemudian barulah kita masuk kepada bab yang baru, iaitu tajdidut taubah, memperbaharui akan taubat. Dia kata bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata fakalamul muslim yanbaghi an yakuna lahu ta'alluqu bimaslahatin diniyah. Dia kata, maka oleh kerana itu, dia kata, hendaklah seseorang muslim itu dia bercakap adalah perkara yang memberikan manfaat ataupun perkara yang dibolehkan pada agama. Tuan-tuan, yang mana kita dah sebut pada pertemuan yang lepas,
Satu orang dia mesti kena bercakap benda-benda hak yang baik, dan dia kena tahan diri dia daripada bercakap yang diharamkan oleh Allah. Di sini bukan bermaksud tuan-tuan, orang ni dia kena mendiamkan diri. Bila orang nak sembang dengan dia, maka dia pun diamkan diri. Tuan-tuan, yang tu salah faham. Kalau dia buat lagu tu, kadang-kadang boleh menyakitkan hati saudara dia. Kerana dia tak mau banyak cakap, kerana dia nak banyak diam, bila orang sembang dengan dia, dia buat tak tahu, kemudian dia tak jawab. Dan tentu bukan akhlak sebagai satu orang Muslim. Dan bukan itu yang dikehendaki pada diam ini. Tuan-tuan, tapi yang dikehendaki pada diam ni apa dia? Iaitulah dia bercakap perkara-perkara baik. Dia hindarkan percakapan dia daripada percakapan-percakapan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya itu yang dilarang. Dan jangan dia bercakap perkataan yang kotor-kotor. Dan dia sebut perkataan yang kotor. Pasal kata ulama, orang yang bercakap dengan perkataan kotor itu, maka dia akan dapat mengerahkan hati seseorang. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana dia sebut tu benda yang tidak sepatutnya dia sebut. Tuan-tuan, anggota yang Allah Ta'ala beri ni, tujuannya adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu kalau kita gunakan untuk perkara yang sebaliknya, maka dia akan mendatangkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia sebut dekat sini, sepatutnya seseorang itu dia menggunakan dia punya lidah dia, percakapan dia, perkara-perkara yang memberikan manfaat kepada agama, ka ta'limil ulumi syar'iyyah, seperti dia mengajak ilmu-ilmu syarak, iaitu ilmu-ilmu agama. Dan maka dia bercakap berkenaan dengan itu. Wa tilawatul Quran awidz zikr, dan juga hendaklah dia memperbanyakkan membaca Al-Quran dan juga berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW dia pernah sebut, ad-dunya mal'unah, dunia itu adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dunia ni dia dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dan bukan makna kata dunia ni semua sekali dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya ada bahagian-bahagian yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahagian mana yang tak disukai oleh Allah Ta'ala daripada dunia ni? Bila mana orang ni lalai dengan dunia, bila mana orang ni dia buat maksiat di dalam dunia, kemudian ketika mana orang ni dia kufur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah bahagian-bahagian yang mana ianya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Nabi SAW, ada yang terhindar daripada mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Dan siapa dia orang yang terhindar daripada mendapatkan laknat daripada Allah Ta'ala? Malah dia mendapatkan apa? Rahmat daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan antaranya disebut oleh Nabi SAW, orang-orang yang berada di dalam majlis ilmu, kemudian mereka-mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ni adalah orang yang terhindar daripada mendapatkan laknat
daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu dalam satu hadis, panjang hadis ni, bila mana Allah Taala dia perintahkan malaikat supaya mencatat pahala orang-orang yang berada di dalam majlis zikrullah dan dalam majlis ilmu. Maka Allah Ta'ala perintah pada malaikat supaya catat nama seorang-seorang. Kemudian nak diberikan pahala oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, tiba-tiba malaikat dia confused. Dia rasa ragu-ragu. Tuan-tuan, dia ragu pasal apa? Kerana dalam kelompok orang yang mengaji, dalam kelompok orang yang duduk dalam majlis zikir ini, tiba-tiba ada satu orang yang mana orang ni duduk dalam majlis zikir bukan kerana dia nak dengar majlis ilmu, bukan dia. Bukan kerana dia nak berzikir kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Nabi itu dia buat apa? Tuan-tuan, bihajatin, kata Nabi. Dia main ni adalah kerana hajat, kata Nabi. Mungkin dia nak jumpa dengan kawan dia. Tuan-tuan, mungkin dia tengah tunggu kawan dia. Jadi dia nak dia nak pi dekat kawan dia terus, dia tak gamuk. Tuan-tuan, dia pun duduk dekat dalam majlis ilmu tu. Ataupun kerana dia nak tuntut hutang daripada kawan dia. Tuan-tuan, malaikat pi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak buat lagu mana ni dengan orang yang dia duduk dalam majlis ilmu tetapi niat dia bukan kerana dia nak dengar, bukan niat dia untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu mana yang ni? Tuan-tuan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, duduknya mereka berdekatan dengan majlis ilmu, duduknya mereka berdekatan dengan majlis zikrullah ini, la yashqa jalisuhum, kata Allah Taala. Mereka tidak akan celaka, mereka tidak akan rugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, masya-Allah, ni nak cerita orang yang duduk sekitar majlis ilmu. Dia bukan nak dengar, tuan-tuan, tapi kerana ada sesuatu hajat dia. Tuan-tuan, dia juga tidak terhindar, tidak ternafi dia daripada mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata pengarang pada kitab ni, hendaklah digunakan lidah, digunakan percakapan itu tilawatul Quran, dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran, awiz zikr, ataupun dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, baca Quran dengan zikir ni kita kena buat banyak. Tuan-tuan, makna buat banyak, istimrar tu maksud dia. Apa dia istimrar? Dia berterusan di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kerana semua benda yang kita buat ni, dia kena berlawan dengan hawa nafsu. Dan tuan, daripada mula-mula kita baca rukun ataupun amalan-amalan orang tasawuf ni, tuan-tuan tengok, mula-mula dia kata apa? Dia kena berzikir, dia kena lapak. Kemudian dia kena berjaga pada waktu malam. Kemudian dia kena asingkan diri dia daripada manusia. Dia kena banyak mendiamkan diri. Tuan-tuan, perkara ni dia tak akan boleh buat melainkan apabila dia diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita tak boleh buat baik nah, kalau seandainya Allah tidak memberikan kekuatan kepada kita. Kerana tu Nabi SAW dia sebut, tuan-tuan, berkenaan dengan zikir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, apa maksud daripada perkataan zikir ni?
Dan Nabi apa? Nah, Nabi kata seseorang ni dia tak akan boleh melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan melainkan apabila dia diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu kalau kita tengok ulama-ulama terdahulu, Imam Syafi'i misalnya. Dan Imam Syafi'i ni Allah Taala uji dia dengan penyakit bawasir, buasir. Penyakit dekat apa ni, dekat dubur kan, bawasir. Dan punya kritikalnya penyakit Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, sehingga kan apabila dia berdiri nanti darah akan menitis. Kemudian kalau dia duduk dia mangkit. Tuan-tuan, dekat tempat dia duduk tu ada darah yang keluar. Tuan-tuan, tapi ini tidak menghalang Imam Syafi'i daripada beribadah, daripada mengarang kitab, daripada mengajak. Tuan-tuan, dia mengajak terus, dia beribadah terus, dia mengabdikan terus diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia sakit. Tuan-tuan, mana Imam Syafi'i dia dapat kekuatan yang seumpama ni, melainkan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Tuan-tuan, jadi kerana tu untuk kita menarik kekuatan ni, tuan-tuan, kerana kita nak kuatkan dorongan hati ini supaya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ulama menyebut, maka rukunnya perkara yang perlu dilakukan oleh seseorang adalah zikrullah, dengan memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, zikir ni masya-Allah, ulama sebut, tuan-tuan, bila kita sebut nama Allah Taala ni, tuan-tuan, dia setiap kali kita sebut, setiap kali itu jugalah daki-daki yang berada, kekotoran yang ada pada hati, dia akan dicuci oleh zikir ini. Dan sebab itu zikir ni dia penting. Sebab itu orang dia cari solusi, dia cari penyelesaian. Macam mana nak istiqamah dengan amal, macam mana untuk dia kuat dalam beramal kepada Allah, apa dia dorongan untuk dia melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, nak lahirkan dorongan ni, dia nak jadikan dorongan ni zikrullah, maka caranya adalah dengan kita memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Taala sebut, fadhkuruni azkurkum, kamu zikir kepada aku, kata Allah Ta'ala, azkurkum, maka nescaya aku akan ingat kepada kamu, kata Allah Ta'ala. Dan tuan, macam mana Allah Ta'ala dia teringat kepada hamba dia? Birrahmat, kata ulama tafsir, adalah dengan menurunkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan tengok, bila Nabi SAW dia sampai ke Quba, Nabi buat masjid dulu. Penting masjid ni. Tuan-tuan, masjid surau penting. Pentingnya majlis-majlis ilmu seumpama ni. Tuan-tuan, bahkan disebut dalam satu hadis Nabi SAW, selagi mana ada orang yang menyebut nama Allah, Allah, kata Nabi. Tuan-tuan, ada lagi kelompok-kelompok yang menceritakan kebesaran Allah Ta'ala. Ada lagi kelompok yang duduk setengah jam ataupun 1 jam, yang dia dengar hanya ayat Quran dan juga hadis Nabi SAW. Tuan-tuan, Nabi sebut, selagi mana ada orang yang sebut Allah, Allah ini, tuan-tuan, selama itulah dunia ni akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, selagi mana adanya lagi orang-orang yang ingat kepada Allah Taala, selagi mana ada orang yang sebut, tak sat ni kan kita sebut subhanallah, subhanallah,
ada lagi orang yang berdoa kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, selagi itulah kata Nabi SAW, mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, ni the power of zikir. Ini kekuatan yang ada pada zikir ni. Nah, bila kita sebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati akan dicuci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu orang yang memperbanyakkan zikir dia juga akan banyak terdorong. Dan benda ni ulama kata malam yazuq lam yadri. Siapa-siapa yang tak rasa maka dia tidak pernah mengetahui, kata ulama. Dan cuba, sebab tu kena ada zikir. Dan kena atok zikir. Zikir lepas subuh apa dia? Zikir masa naik matahari apa dia? Zikir nanti lepas asar apa dia? Zikir nanti malam apa yang kita nak baca. Tuan-tuan, beli kitab yang nama kitab ni Al-Azkar, yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, kitab ni sekitar RM70, RM80 ya. Tebal kitab tu. Tuan-tuan, tapi seronok kalau kita baca. Bahasa apa? Arab ke Melayu? Melayu. Tak mau baca lagi tak tahu. Tuan-tuan, apa dia kandungan kitab Al-Azkar ni? Imam Nawawi dia himpun. Tuan-tuan, dia himpun segala macam jenis doa, segala macam jenis wirid, segala macam jenis zikir yang warid, yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi kita tahu kan, lepas subuh baca Quran, nanti bila waktu duha, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dan tuan, nanti lepas daripada waktu asar kita nak baca apa? Mungkin kita baca Waqiah misalnya, yang kata Nabi SAW, siapa-siapa dia yang membaca suratul Waqiah, maka dia tidak akan dihinggapi dengan kefakiran, kata Nabi SAW. Dan amalkan zikir-zikir ni, maka dia akan terdorong dengan perkara-perkara kebaikan. Berbeza kalau dia bercakap perkara yang buruk, mencarut, maki, lepas itu cakap benda yang tidak elok, tuan-tuan, dia mengeraskan hati seseorang. Ni perkataan. Dan sebab itu Nabi SAW sampai Nabi kata, kalau dah tak ada apa benda baik yang kamu nak cakap, tak ada apa dah, maka pada waktu itu liyasmit, maka adalah lebih baik kalau kamu berdiam diri, kata Nabi SAW, daripada kamu bercakap perkara-perkara yang tidak elok, kata Nabi SAW. Baik. Kemudian yang berikutnya, perkara yang perlu dilakukan oleh seseorang yang nak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, tajdidut taubah. Dia kata, hendaklah dia memperbaharui taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, manusia dia tak pernah terlepas daripada dosa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kata Nabi SAW, kullu bani Adam, setiap daripada anak Adam itu al-khata', pasti ada kesalahan dan dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, ada benda yang dia buat, kesalahan yang dia buat. Maka kata Nabi SAW, wa khairul khatta'in, sebaik-baik orang yang buat salah itu, sebaik-baik orang yang berdosa itu, kata Nabi, tawwabun, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ni yang paling baik sekali bagi satu orang manusia.
Tiap-tiap hari dia memperbaharui dia punya taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pasal apa? Ini adalah kerana manusia dia tidak pernah sunyi daripada melakukan maksiat, kesalahan, ketidaksengajaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat ni dia kena dilakukan sepanjang kehidupan kita. Kerana tu pernah satu orang dia datang jumpa dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa arda. Dan orang ni tanya dengan Sayyidina Ali, wahai Ali, kalau kita buat dosa kepada Allah Ta'ala, lagu mana? Dan Sayyidina Ali kata, tub ilallah, kamu kena taubatlah dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Al-Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, dia sebut, tuan-tuan, awal-awal perjalanan seseorang. Tuan-tuan, ni benda yang penting, taubat ni. Awal-awal perjalanan seseorang, dia nak mulakan perjalanan kepada Allah Ta'ala, hendaklah, kata Imam Ibn Atta'illah, dia memperbaharui taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pasal apa? Kerana bila dia taubat ni, maka dia akan insaf. Tuan-tuan, bila mana dia taubat, dia akan balik kepada Allah Taala. Bila mana dia taubat, maknanya dia mengakui segala kesalahan dia, dosa-dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah, orang yang taubat banyak ni Allah Ta'ala suka. Dan Allah Ta'ala suka sangat-sangat orang yang banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sebab itu ada dua cerita yang besar. Satu, bagaimana kisah Nabi Allah Adam alaihi salam. Tuan-tuan, Nabi Allah Adam alaihi salam, bila mana dia diturunkan ke muka bumi ini, dan apa doa dia kepada Allah Ta'ala, sehinggalah dosa-dosa dia, sehinggalah kesalahan dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa Nabi Allah Adam AS yang kita selalu baca tu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Dan ni adalah munajat Nabi Allah Adam alaihi salam. Menyebabkan apa? Allah Ta'ala angkat kedudukan dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengampunkan segala kesalahan Nabi Allah Adam alaihi salam. Dan sehinggalah Nabi Adam alaihi salam ni dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjadikannya sebagai seorang khalifah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Masya Allah, asbab daripada apa? Minta ampun dengan Allah Ta'ala. Dan Nabi Allah Yunus alaihi salam, kalau kita tengok, dan Nabi Allah Yunus alaihi salam, sama. Bila mana dia duduk dekat dalam perut ikan apa ni, ikan paus kan, yang besar tu, yang disebut dia sebagai apa ni, ikan nun, kan? Ikan paus yang cukup besar. Dan Nabi Allah Yunus alaihissalam berada di dalam perut ikan ini, dan dia mengulang-ulang doa dia kepada Allah Ta'ala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tuan-tuan, Masya Allah, doa ni sangat-sangat besar nilaian dia. Pasal apa doa ni besar nilaian dia? Istimewa doa ni. Tuan-tuan, amalkan doa ni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku telah pun menzalimi akan diri aku sendiri. Tuan-tuan, ini doa Nabi Allah Yunus alaihissalam. Pasal apa dia sangat-sangat istimewa? Tuan-tuan, yang pertama, doa ni dia ada tauhid kepada Allah Ta'ala.
Ini yang pertama, dia ada tauhid. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Satu. Dan yang kedua, dia ada penyucian kepada Allah Ta'ala. Subhanak, ni tasbih. Dan dia ada penyucian kepada Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, dia ada apa? Dia ada pengakuan diri bahawa dia adalah orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab itu doa ni dia sangat-sangat istimewa. Nah, sebab itu kita kata tadi, orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, tuan-tuan, dia adalah orang yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia kata, tajdidut taubah, hendaklah seseorang itu dia memperbaharui taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia kata, wa yubsadu bitaubati ay yarji'a al-muslimu ila Allah Ta'ala minal ma'siyati sawa'un kanat minas saghairi awil kabair. Dia kata, dan yang dikehendaki daripada taubat dengan Allah Ta'ala ni, ayyarji'a al-muslimu, hendaklah seseorang muslim itu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minal maksiyati, daripada maksiat yang dia lakukan kepada Allah Ta'ala. Dan yang ni yang dikehendaki, yang dimaksudkan dengan taubat. Dan sebab itu bila orang jumpa dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa arda, Sayyidina Ali kata apa? Orang yang melakukan dosa ni taubat kepada Allah Ta'ala. Dan lalu sahabat tanya lagi dengan Sayyidina Ali, wahai Ali, kalaulah kita mengulangi maksiat yang sama. Dan memang soalan ni memang kena betul, sesuai sangat ditanya. Pasal apa? Dan kerana kita kadang-kadang berulang-ulang dalam melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Hari ini kita bertaubat, kadang-kadang esok kita dah mengulangi dosa yang sama. Dan seminggu ni kita elok, kita beribadah. Dan tapi belum tentu lagi pada minggu yang akan datang bagaimana keadaan dengan Allah Ta'ala, ini kita tidak tahu. Dan maka sahabat tanya dengan Sayyidina Ali, wahai Ali, macam mana kalau orang ni dia buat maksiat lagi, dia ulang maksiat dia? Dan Sayyidina Ali kata, tub ilallah, maka hendaklah dia taubat dengan Allah Ta'ala. Dan sahabat tanya lagi, kalau dia ulang lagi, tub ilallah, taubat dengan Allah Ta'ala. Sahabat tanya lagi, ya wahai Ali, kalau dia buat lagi? Sayyidina Ali kata, tub ilallah, maka taubat kepada Allah Ta'ala. Sampailah sahabat ni tanya kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, sampai bila yang kita nak kena bertaubat kepada Allah Ta'ala? Dan apa kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa arda? Sayyidina Ali kata, sehinggalah kamu dapat mengalahkan syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maknanya apa? Proses taubat ni dia kena dilakukan sepanjang kehidupan manusia. Dia mesti kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila terutamanya bila dia melakukan maksiat, sama ada maksiat yang kecil ataupun maksiat yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian dia kata lagi, walid taubati arba'atu arkanin, dan bagi taubat itu pula ada 4 rukunnya. Dan orang yang nak taubat kepada Allah Ta'ala, dia kena ada rukun dia. Dan bila mana dia tidak ada rukun taubat ni,
maka dia tak dikira sebagai orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat ni dia bukan hanya setakat doa. Dia bukan hanya setakat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Dia bukan hanya setakat itu. Dan tapi tengok apa dia kata. Walit taubati arba'atu arkanin. Taubat itu dia ada 4 rukun dia. Mata ma tahaqqaqat, bila mana kita benar-benar melakukan rukun-rukun taubat ini, kanatit taubatu sahihah, maka pada waktu itu sahlah dia punya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maknanya apa? Taubat orang yang macam ni dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagi orang yang taubat dia mesti kena ada benda-benda ni. Nah, kalau tidak dia punya taubat dia sia-sia, taubat dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata, wa mata ma faqadna wahidan minha, bila mana hilang satu saja daripada rukun taubat ini, kana al-aksu, pada waktu itu akan berlakulah sebaliknya. Dan tuan, maknanya apa? Taubat dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, ada perkara ni taubat diterima oleh Allah taala, tak ada perkara ni taubat dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kita akan terangkan nanti satu persatu. Dia ada 5 perkara semua sekali. Rukun taubat kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Dan tuan, maka dia kata, yang ni kita baca je lah. Tuan, yang ni kita baca sahaja. Pasal dia nak terang satu-satu ni. Tuan, panjang ni. Kalau nak terang satu-satu ni sampai 3 muka surat. Tuan, 3 muka surat kalau nak terang satu-satu ni. Tapi kita baca je malam ni. Sebagai kita kata apa? Kalau ada benda ni, maka taubat dia diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau tak ada benda ni, walaupun satu sahaja tak ada, dan taubat dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, maka dia kata, wal arkanu hiya, dan rukun-rukun taubat itu adalah, dia kata, yang pertama an-nadmu ala ma waqa'a minal ma'asi. Dan ni yang pertama sekali, hendaklah dia betul-betul menyesal dengan apa dia maksiat yang dia telah lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama sekali, dan dia kena rasa menyesal. Dia kena rasa bersalah sungguh-sungguh dengan segala maksiat, kesalahan yang dia buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Yang kedua dia kata, al-azmu ala adamil udi lil maksiyah. Dan hendaklah dia berazam, dia tidak kembali lagi kepada maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kedua. Maknanya lepas-lepas dia taubat, memang dia tak mau lagi dah melakukan maksiat yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, dia berazam sungguh-sungguh. Dan tuan, dia benci sungguh-sungguh. Dan tuan, masya-Allah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut ada 7 golongan yang bila mana dia buat salah satu daripada perkara ni, maka dia termasuk dalam golongan orang yang akan dapat perlindungan
arasy Allah nanti pada hari mahsyar. Tuan-tuan, siapa dia salah satu golongan ni? Iaitulah golongan yang bila dia bertaubat, dia benci untuk kembali kepada maksiat dia. Tuan-tuan, orang yang macam ni maknanya dia ada keazaman yang tinggi. Tuan-tuan, dia tak mau kembali lagi dah kepada maksiat dia. Tuan-tuan, dia akan dapat apa? Perlindungan pada hari mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Manakala yang ketiga dia kata al-iqla'u 'anil maksiyati fil hali. Hendaklah dia menanggalkan segala maksiat-maksiat fil hali dengan qadar segera. Tuan-tuan, maknanya apa? Dia tinggalkan maksiat itu dengan qadar segera. Dia tidak bertangguh di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tu yang keempat, syarat taubat kepada Allah taala. Kemudian yang kelima dia kata, oh yang ni susah. Yang ni susah sangat-sangat. Tuan-tuan, pasal apa? Tuan-tuan, yang berikutnya, yang terakhir dia kata apa? Raddul mazalima ila ahliha. Hendaklah dia mengembalikan segala hak-hak orang yang dia pernah ambil dengan cara zalim. Ila ahliha, dia kena balikkan semula hak ni kepada orang yang dia pernah ambil dahulu. Ataupun dia ada kesalahan dengan mana-mana orang, tuan-tuan, dia kena minta maaf balik daripada orang tersebut. Tuan-tuan, kalau kita tengok, yang pertama menyesal, yang ni mudah. Pasal apa? Kerana yang ni melibatkan diri sendiri. Tuan-tuan, yang kedua al-azmu, dia berazam, dia tidak akan balik kepada maksiat dia. Yang ni diri sendiri. Tuan-tuan, manakala yang ketiga al-iqla', dia meninggalkan maksiat dengan qadar segera. Tuan-tuan, yang ni diri sendiri. Tapi yang terakhir ni macam mana? Tuan-tuan, macam mana? Lama dah kita tak jumpa dengan orang ni. Tuan-tuan, kadang-kadang sampai kita dah terlupa dah. Kadang-kadang sampai orang tu pun dah tak ada lagi dah. Orang tu dah meninggal lagi dah. Dan tapi disebutkan dalam rukun taubat ni, raddul mazalima ila ahliha. Hendaklah dia mengembalikan hak yang dia ambil daripada orang dengan cara yang zalim kepada ahlinya. Dan bila mana ada semua syarat-syarat, rukun-rukun yang kita sebutkan tadi, maka taubat dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita akan terang satu persatu. Apa dia an-nadam? Apakah dia menyesal? Apa dia azam tak mau balik pada maksiat? Apa dia meninggalkan maksiat dengan segera? Dan bagaimana kita mengembalikan hak orang yang pernah kita ambil dengan cara zalim kepada ahlinya? Dan yang ini kita akan terang satu persatu nanti pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah taala a'lam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.